Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Baiklah, pada kali ini anda bersama Cikgu Nolaili untuk membincangkan tajuk di bawah tema 2, penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Baiklah, kita akan mempelajari tentang bab 3 iaitu koordinasi dan gerak balas. Di bawah subtopik 3.1 iaitu homeostasis dalam benda hidup, murid-murid perlulah mengetahui tentang homeostasis dan menjelaskan dengan contoh sistem yang terlibat dengan homeostasis dalam manusia dan haiwan. Tetapi pada kali ini, cikgu akan fokus kepada homeostasis dalam manusia. Baiklah murid-murid, pertama sekali anda perlu mengetahui apakah maksud homeostasis. Homeostasis ialah pengekalan keadaan persekitaran dalam badan sesuatu organisma supaya seimbang dan stabil. Persekitaran dalam badan sesuatu organisma misalnya suhu, air, pH dan tekanan darah. Pengekalan persekitaran dalam badan sesuatu organisma dalam keadaan seimbang dan stabil membolehkan semua benda hidup dalam badan organisma itu berjalan dengan lancar dan baik. Sekiranya keadaan persekitaran tidak seimbang, contohnya suhu terlalu tinggi, sel-sel dalam organisma akan mati. Misalnya, suhu badan kita akan terlalu tinggi ketika kita demam. Baiklah murid-murid, pernahkah anda menggunakan pemanas air? Tahukah anda bahawa termostat digunakan untuk mengawal suhu pemanas air? Jika termostat mengesan suhu pemanas air terlalu tinggi, fungsi pemanas pada pemanas air itu akan dimatikan dan suhu akan menurun. Sebaliknya, jika termostat mengesan suhu terlalu rendah, fungsi pemanas akan dihidupkan semula untuk menaikkan suhu. Begitu juga dengan badan kita yang mempunyai mekanisme yang boleh mengawal suhu badan, kandungan air dan sebagainya supaya berada dalam keadaan seimbang dan stabil. Okey, mari kita mengkaji tentang proses kawalan homeostasis. Di dalam rajah ini menunjukkan proses kawalan homeostasis di mana sekiranya keadaan badan kita meningkat atau menurun, pusat kawalan akan melakukan mekanisme pembetulan untuk mengembalikan keadaan persekitaran kita kepada julat normal. Baiklah, cikgu akan menerangkan tentang kawal atur kandungan air. Sistem yang terlibat dalam kawal atur kandungan air ialah sistem perkumuhan dan sistem endokrin. Antara organ yang terlibat ialah ginjal dan otak. Kandungan air dalam badan meningkat apabila kita meminum air. Otak merangsang rembesan sejenis hormon supaya ginjal menambahkan penghasilan air kencing. Maka lebih banyak air kencing akan dihasilkan. Oleh itu, aras air akan menurun kepada aras air normal. Kandungan air dalam badan akan menurun apabila kita berpeluh.
Otak akan merangsang rembesan sejenis hormon supaya ginjal mengurangkan penghasilan air kencing. Kita akan berasa haus dan hasilkan sedikit air kencing. Kandungan air dalam badan kita akan meningkat semula kepada aras air normal. Baiklah, seterusnya, kawal atur suhu badan. Sistem yang terlibat dalam kawal atur suhu badan ialah sistem perkumuhan dan sistem endokrin. Antara organ yang terlibat ialah kulit, otak dan otot rangka. Pada hari yang panas, suhu badan akan meningkat dan dikesan oleh otak. Mekanisme pembetulan yang berlaku ialah salur darah akan mengembang, bulu roma akan condong, berpeluh, aktiviti hormon atau aktiviti rangka akan berkurang. Penghasilan air kencing juga akan berkurangan. Oleh itu, suhu akan menurun kepada suhu normal iaitu 37 darjah Celsius. Pada hari sejuk, suhu pula akan menurun. Penurunan suhu akan dikesan oleh otak dan akan berlakunya mekanisme pembetulan. Salur darah akan mengecut, bulu roma menegak, kurang berpeluh, aktiviti hormon atau otot rangka akan bertambah secara aktif dan menyebabkan seseorang akan menggigil untuk meningkatkan suhu badan. Pada masa yang sama, hormon tertentu akan dirembeskan untuk meningkatkan metabolisme badan. Banyak air kencing akan dihasilkan. Oleh itu, suhu akan kembali kepada suhu normal iaitu akan meningkat kepada 37 darjah Celsius. Baiklah, murid-murid. Cikgu harap setelah anda mendengar penerangan dari cikgu, anda mampu menjawab kuis ini. Cikgu ada satu kuis untuk anda semua. Bagaimanakah badan kita bergerak balas kepada perubahan suhu apabila kita memasuki bilik yang sangat sejuk? Baiklah, jika anda masih lagi ingat apa yang cikgu terangkan, anda mampu untuk menjawab soalan kuis ini. Sekiranya anda tidak dapat menjawab, bolehlah anda merujuk kepada buku teks anda untuk menjawab soalan ini. Selamat mencuba. Sekian, terima kasih. Cikgu harap video ini akan memanfaatkan diri anda. Bye.